أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرق نور الله وزهر كلام الله وثابت أمر الله ونفاكم الله. توكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Okey, jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah atas maghfirahnya. Kita diizinkan untuk bertawajuh secara online dan sekadar yang kawan-kawan sahabat-sahabat yang mana dekat-dekat yang datang disebabkan suasana kita masih dalam PKP kan. Jadi sebab sedia maklum kita tak dapat melintas negeri, kita melintas daerah. Cuma kepada yang mungkin ada kelulusan tu boleh lah. Macam pagi tadi ada sahabat daripada Shah Alam, dia berjaya pergi ke Surau Pandangan. Tak tahu dia guna kabel apa, tapi dapat sampai pukul 10 pagi. Memang terkejut juga. Boleh pula lepas ya. Dia nak berubat, dia bukan dia, tapi berubat dia ambil ZK lah. Bila ada kesungguhan dia serius kan. Dapat sahabat bernama apa nama dia, Syah susah nyebut nama, Syahril. Dia belum join lagi lah, grup kita belum join. Nanti insyaAllah Tuhan ajak dia datang. Bila ada lain kali minta wajah kan, insyaAllah dia join lah grup tu. Okey, jadi sebagaimana tazkirah bulanan lah, untuk kita sama-sama ingat, saling ingat mengingati lah tentang berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran kan, pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Bagaimana kita tahu bahawa pesan-pesan dengan kebenaran ni adalah ketegasan. Kadang-kadang kita ni nak cakap macam kasar kan, tapi nak cakap yang benar ni, berpesan-pesan dengan kebenaran kan. Kita cakap tegas lah. Nampak bunyi macam ganah, nak renik apa kan. Jadi kadang-kadang terpaksa pesan apa? Pesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah unik kesabaran pula. Bukan sabar menahan diri itu tak. Berpesan-pesan dengan kesabaran ialah fatanah kita nak menyampaikan sesuatu tu. Kadang-kadang kita terpaksa lenient sikit, macam mana kan, kena pandai hikmah sikit. Itu berpesan-pesan kesabaran tu. Sabar, kita tengok kawan tu macam ni, kita tak boleh buru gitu ya. Dia slowly by slowly kan. Ada diplomasinya begitu begini. Kita tengok keadaan orang tu nak sampaikan kebenaran dengan kesabaran tadi tu. Bukan main berdaya je kan. Dan lama-lama kita punya al-tabligh menyampaikan kita kepada Allah SWT, kepada dakwah Allah SWT mengajak kepada jalan Muhammad mungkin akan terganggu kan. Kalau salah caranya begitu. Okey. Jadi seterusnya teman nak sentuh tentang matan kitab Al-Hikam ni kan. Kita dapat sedikit surat peringatan daripada matan ni, cuma teman kupas. Okey, sebelum tu teman nak sentuh tentang satu tajuk lah. Teman tadi tak tanya nak ngomong. Lepas tu sikitlah selingan, yang ini murakabah dalam solat. Murakabah dalam menyempurnakan solat. Mungkin tajuk ni belum pernah disentuh lah. Jadi kita ambil basic dulu lah. Kita ambil basic. Yang mana kalau nak advance dan lebih kata orang tu muntaha tu yang lebih tinggi, boleh kita buat secara tarjih ke depan. Sebab kadang-kadang perkara yang diumumkan, yang agak diumumkan pada tahap umum, kita boleh buat umum. Kalau sekiranya tahap itu memerlukan detail agak tafsili, tak sesuai di muka umum. Siapa persepsi background kita masing-masing lain-lain. Orang ni macam ni tahap dia,
orang ni macam ni, dia punya pemikiran fikrah dia, orang ni macam ni. Jadi kalau kita buat satu benda yang tinggi, dia punya kadar dia, kapasiti ilmu tu, menyebabkan menceramuk masyarakat. Sedangkan Rasulullah pesan, berkatalah kamu kepada manusia menurut sekadar akal-akal mereka. Akal-akal mereka tu ramai lah kan, tak boleh main randu je. Jangan zalim namanya perbuatan tu kan. Jadi berkenaan tentang dikatakan muraqabah dalam menyempurnakan solat. Okay, basically kita tahu bahawa setiap permulaan solat tu dia ada niat kan. Dalam niat, kalau kita belajar fiqh, dia ada qasad, ta'aruf, ta'yin, ta'arad, ta'yin. Di mana ada qasad tu nak menyempurnakan solat, maksud dia. Kemudian ta'aruf tu kefarduan solat tu atau sunatnya atau bukan kan. Kemudian ta'yin tu tentu waktunya subuh ke zuhur ke maghrib. Lebih kurang itulah pelajaran fiqhnya kan. Jadi kita bukan nak bicara waktu. Kita melihat pada 3 rukun sebagaimana kita faham dalam solat: rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Sekarang ni kita lebih menyentuh untuk lebih tafsilikan tentang rukun qalbi, rukun batin rohani kita. Jadi kalau kita lihat, ni teman cerita basic lah. Basicnya kalau kita mula Allahu Akbar kan, maksud tu dah dikatakan memakai pakaian takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram tu duduk dalam kebesaran Allah. Kita membesarkan Allah. Kita membesarkan Allah. Mana ada cerita waktu membesarkan Allah? Banyak benda yang halal tidak dibenarkan dalam itu. Pasal tak? Kalau kita dah angkat takbiratul ihram, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh sembang dengan kawan sebelah. Sebab apa? Benda yang halal dia haramkan waktu dah takbiratul ihram. Yang ni kita dah menyerah diri, kita dah menetapkan qaim kita Allahu Akbar kan. Siapa yang dah berzikir, tuan-tuan tahu. Siapa dah amal zikir khususnya, tuan-tuan tahu di mana letaknya. Begitu. Qaim tu. Dia bawa qalbi sikit kan. Ada atas perut. Itu masing-masing lah. Tapi mazhab Syafi'i dia lebih kurang atas perut sikit. Tapi kita memandang kepada hujung jantung. Tuan-tuan dah faham. Waktu tu mana ada kita dah Allahu Akbar kan. Maksud isu tarikh ni. Kita baca Al-Fatihah, tapi kita tak memahami muraqabah dalam Al-Fatihah tu. Maksud muraqabah tu memerhati, mengintai rohani kita, mengintai kebesaran Allah. Menelik, kata mengintai tu macam pengendap penyamun pula. Maknanya mengintai tu menelik. Menelik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waktu tuan-tuan duduk, andai kata dah bagi masjid kan, tuan-tuan dengar imam tu melafazkan Al-Fatihah apa semua tu, waktu tu kita dah fokus dah. Kita dengar dia kalam itu, kau ada mana samak tadi tu, pendengaran tu termasuk akan hujamnya rahsia besaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, nur je tadi tu mengasap ke dalam qalbi kita. Pasal apa? Kita dah qaim dah. Jadi tak ada masalah lah kalau imam tu baca lafaz kita dengar elok-elok. Lepas tu kita baca pula daripada kita, tanggungjawab kita pula, kita baca, kita fokus. Jadi di situ berlaku muraqabah. Muraqabah kalau dalam konteks di sini muraqabah ahdiah lah. Memandang kebesaran keesaan Allah. Kita ambil yang basic dulu lah. Itu pemahaman surface. Tapi dah kira advance jugalah untuk kita memperbaiki solat. Ada dalam khusyuk dan tawaduk. Kemudian dah habis semua, dah baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Azim. Surah Al-Azim sama. Kalau kita dah biasa baca Al-Quran, kita faham maksud surah Wadduha, kita merasa kebesaran Allah dalam surah tu, dah kita hayati maknanya, apatah lagi dah mampu bertajwid dengan makhraj yang betul. Sebenarnya tu disiplin nak mengemaskan kita punya bacaan kita dalam huzur hati, tadabburnya dalam Al-Quran kan. Pasal Al-Quran tu adalah alat ataupun wasilah untuk menelik kebesaran Allah SWT. Jadi kalau orang yang baca Quran tak ingat Allah, dia tak dapat merasa haibahnya, ta'zimnya kepada Allah SWT. Jadi orang tu lalai lah
kan, lalai. Jadi sia-sia lah kan. Mungkin dia dapat pahala bacaan, cuma kata orang tu tidak tadabbur dengan hati yang hudur. Oh gila kira kan, kata orang. Kita tak dalam ibadah kita stage yang sama. Stage kita budak masa tingkatan 2, tapi itu je stage. Tak cantik lah kan. Kita kalau beli kereta, teman tak pernah jumpa lagi. Kalau jumpa dia kabur. Dia daripada contoh daripada BMW tu apa 5.1 apa kan. Dia turun nak pergi beli Alza. Besok dia jualnya BMW, dia beli Alza. Jual Alza, dia beli apa nama Morris Minor tahun 50. Tak pernah jumpa lagi. Dia mesti daripada kereta tak cantik, tak kualiti, apa tak advance, dia akan naik. Daripada Proton kereta kebel, dia naik kereta Kia kan. Teman ni gila. Bakia naik Alza. Alza naik kereta lain kan, MPV. Menunjukkan hati kita pun kena begitulah. Teman kalau bagi example macam tu kan. Jadi jangan kita buat pada kecintaan harta kita meningkat. Rumah teres, itu mula rumah singgah, itu rumah teres. Tu naik banglo, tu naik pula lagi. Mana kau ni apa semua, dia naik. Dalam konteks nafsu dia naik, dalam konteks hati dia tak nak. Jadi agak macam kita dah apa nama tu tidak menjadi ciri-ciri orang beriman lah. Orang beriman ni dia makin hari, apa kata dalam hadis menyebut, hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nampak tak? Dengan dia perkataan lafaz maknawiyah dia. Okay, jadi kita teruskan lagi. Bila kita dalam keadaan rukuk pula tu, kita memahati ketaatan kita kepada mensucikan, memuji Allah SWT subhanahu wa ta'ala, memerhati rasa keagungan Allah dalam kedudukan posisi kita rukuk. Bagi yang boleh rukuk lah. Bagi yang mungkin menjatuhkan kaki apa semua ni, ada kita duduk lah kan. Jadi begitu keadaan memerhati. Jangan duduk saja kan. Tunduk tu maknanya kita dalam keadaan mentaati syariat Allah. Rukuk tu maknawiyah dia, mentaati kan. Rukuk benar sami Allah liman hamidah, i'tidal kan. I'tidal tu dia diwajibkan kita dalam tertibnya ialah tumaninah. Tumaninah ni kalau kita memahati dalam pelajaran kita ukuf. Dalam beberapa second, 5 second ke 3 second, sami Allah liman hamidah, maknanya segala puji-puji kami dengar, kami puji Allah kan, sami Allah liman hamidah. Kita duduk macam orang pause sekejap, kita beku sebentar. Rahsia tumaninah ni ada dalam ukuf. Maknanya kita berhenti segala lintasan hati, segala desiran pemikiran sebentar kan, sebentar sami Allah liman hamidah. Kalau nak baca salawat apa nama tu, lafaz apa nama tu, tasbih itu subhanallah, sami Allah liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, tak apalah. Cuma batin kita dalam keadaan berhenti sebentar. Tenang, tumaninah tu tenang. Maknanya relate dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah besar, dia punya kaji lagi lah. Cuma bila kita sami Allah liman hamidah, kita siap, rabbana wa lakal hamd semua, kita sujud. Dan kita merasa ketenangan, kita bawa dalam sujud. Tajuk apa nama tu, pengertian sujud tu adalah merasai kehinaan kita di bawah ketinggian Allah. Apabila kita sujud, kita merasa rendah, kerendahan, kehinaan dalam makrifah kita tadi itu. Kita merasai kebesaran Allah SWT, yang mana kita sujud taat, yang mana benda sujud ni tidak dibuat oleh satu makhluk yang bernama iblis. Menunjukkan natijahnya kita tak nak jadi iblis. Sebab apa? Iblis tak akan sujud. Itu makna sujud. Keakuan kita lebur di dalam sujud, hancur lebur. Janganlah kita sujud je, bangkit dari sujud sembah sembahyang lalu salam, mendabik dada, aku YB, aku apa semua kan, aku pegawai engineer. Itu yang susah tu. Semua orang kena patuh aku kan. Dia antara tu, dia jadi setiap kerja tu jadi keikhwan tu mendebar, setiap keikhwan dia berjalan. Dia sujud tapi iblis dalam diri dia tak watak iblis tu tak lenyap daripada dia. Jadi dia sujud tu palsu ke betul? Berlakon ke plastik? Plastik ke
betul ikhlas. Kita kaji balik. Benda ni teman tak nak tolong, bukan nak tolong apa. Kita fikir kan, bawa muhasabah renung balik. Oh, selama ni aku sujud tak tak memenuhi ciri-ciri yang diberitahu dalam jarak berpindah kan, nasihat-nasihat apa semua. Jadi begitu keadaan dia kan. Kemudian kita dah duduk tahiyat kan. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Dalam tahiyat ada 3 perkara ada 3 makna dalam tu. Pertama, puji-pujian bagi Allah Subhanahu Taala, maknanya segala puji bagi Allah dilafazkan dalam tahiyat kan. Tahiyat membaca selawat, tayyibullah apa semua. Kemudian berselawat ke atas Nabi, maknanya berselawat ke atas Nabi itu maknanya memberi salam kepada Rasulullah agar kejiwaan integriti Rasulullah tu ada pada kita. Bukan kita baca sekadar baca je, tapi sifat Muhammad tak ada. Dengan makhluk dia wajur, dengan makhluk dia tak ada sifat memberi, tak ada tabligh amanah fatanah kan. Tak ada sifat dermawannya. Dia je seorang kaya kan. Jadi sifat akhlak Muhammad tu, waktu kita bertahiyat tu, dia dah masuklah dia punya dia punya integriti kejiwaan tu dah ada. And then yang ketiga ada syahadah. Pengakuan, maknanya bila kita dah merasai itu, merasai kebesaran Allah, merasai kejiwaan Muhammad, yang mana ya Allah, kekasih Allah, Allah redha, kita bersyahadah lah. Aku naik saksi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Baru kenyataan tu kita nampak kan, masa kita dah yakin, kita dah naik saksi, aku nak jadi hamba yang taat. Barulah sempurna rahsia syahadah tu. Bukan semestinya kita nak saksi, siapa yang nak saksi. Kalau ada banyak ajaran-ajaran yang mengelirukan kita kan. Siapa saksi kamu syahadah, kata pula kamu orang saksi ke Allah tu, kamu orang saksi ke Muhammad dah meninggal dan sebagainya. Dia jadi macam itu. Dia menimbulkan persoalan demi persoalan, menyebabkan masyarakat lagi pening. Kita tak ada. Kita jangan bila nak bagi orang mengenal Allah, cakap baik-baik, proper way, cakap dengan penjelasan yang terang, sahih kan. Bukan nak bagi orang keliru. Masyarakat ni ada segolongan, segelintir lah. Dia bercerita kat kedai kopi tentang alam hakikat ketuhanan, nak bagi orang terpinga-pinga. Apa? Dalam bahasa Kuadanya, orang teman sebut terpiat-piat. Nak bagi orang terpiat-piat. Oh ya ke? Dahsyat lah, aku tak tahu. Dia biar orang tak tahu. Bila dia sambang tu, bagi orang hebat nak dia. Bagi orang kata nganga. Kalau boleh nganga luar-luar, tak cicak masuk landing baiknya kan. Biar orang ternganga. Bukan nak bagi sahabat kita jelas kan. Jadi teman kata banyak kes macam tu kan. Kalau sampai peringkat bergaduh pula, telefon SKPO, ada telefon TO, buat kedai kopi kan. Adalah bertengkar lah teman. Bertengkar pula kan. Jadi ilmu yang dia belajar tu menyebabkan perpecahan dan mujadalah, bertengkar, berdebat kan. Kalau berdebat politik tak apalah. Jadi itu berlaku. Dia kisah benar lah, zaman lalui kadang-kadang zaman dulu lah. Zaman mentadbir bicara sufi je semua kan. Payah yang benda ni memang ada. Walau apa nama tu, syaratul kalam kan, maknanya keburukan berkata-kata. Itu dalam media sosial dia didik kita supaya hati kita tenang, kalam kita baik, akhlak kita mulia kan. Tapi proses tu makan masa lah. Bukan kita suruh drastik pula. Ada jalannya kan, dengan bimbingan guru, bimbingan pesan-pesan kita kan. Kemudian dah habis tu tadi, kita ambil roughly lebih kurang, dah habis tahiyat apa semua, kita bagi salam. Rahsia makna salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia menyebarkan salam, walaupun pihak kanan yang baik-baik dan pihak kiri yang agak buruk-buruk. Pihak kiri ni keadaan dia buruk-buruk lah, maknanya yang batil. Itu rahsia. Sebahagian rahsia, bukan semua ya. Banyak lagi makna yang pengertian lain salam tu. Cuma dikatakan si menyebarkan salam. Baik pihak kanan, baik pihak kiri, kita bagi salam. Kalau kita tengok contoh kawan-kawan sahabat kita
tuan syekh kita, apa ni, Ustaz Abid Liu kan, dia menyebarkan salam. Baik orang yang baik pun dia sebar, yang tak berapa baik ke, orang yang belum Islam pun dia sebarkan salam. Pergi jumpa kenalan penari dalam jabatan, bagi air minum, bagi duit. Masa tak? Orang tu tak ada tu. Dia kalau kita bagi duit kan, apa belinya kan, fikir dia. Tapi tak, kita tengok sikap dia positif tu, betul-betul mulia. Jumpa Tok Sami bagi perang. Kalau orang Islam tu tengok yang mana minda dia negatif jumut, tengok tu orang syirik pada Allah Ta'ala bagi sedekah. Opini kan, nampak? Itu dia tak faham. Yang dia bagi 2 salam tu apa? Belah kanan orang baik, dia kita kena sejahtera kan. Belah kiri pun kita kena sejahtera kan. Kena nampak tu, kena faham tu. Bukan bagi salam setengah tu boleh dah, kata bagi salam ke malaikat pun okey, tak boleh terima juga. Pasal ini rahsia masing-masing pada kedirian, integriti, kejiwaan, tahap pemikiran ma'rifah dia. Tak ada lah tuan kata orang bagi salam tu malaikat atau salam tu. Betul lah, tak ada masalah. Bukan nak bergaduh orang kan. Cuma ini antara rahsia didikan guru teman. Dia terang begitu gini teman sampai kan kawan-kawan yang zaman generasi sekarang, yang mungkin tak merasa zaman generasi teman kan. Generasi teman belajar 1993. Start belajar berguru bulan Mac contohnya, bulan 3 1993. Lebih kurang lah tarikh tu kan. Jadi keadaan dia solat tu begitu, berulang-ulang. Pasal apa? Nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki sangkaan zon kita dengan Allah kan. Setiap hari kita solat dalam 5 waktu tu, supaya refresh connection kita dengan Allah. Maknanya hubungan pertalian kita dengan Allah tak ada putus sampai akhir kalam esok. Sampai dikatakan pertemuan yang sejahtera. Pertemuan yang sejahtera yang mana batin kita, rohani kita akan bertemu dengan Allah SWT, yang mana tak dapat dihinggakan, tak dapat nak digambarkan macam mana kesejahteraan. Tapi bagi yang di dalam kitab mengenai tentang alam barzakh, di mana kita tahu rohani orang mukmin akan ditempatkan di taman-taman syurga, maknanya kenikmatan. Dia beri rezeki pula. Ada dah banyak ayat tuan-tuan kajilah terjemahan banyak Quran masuk. Dia beri nikmat kenikmatan dan dia beri rezeki. Jangan kamu sangka orang mati di atas jalanku itu mati, bahkan mereka hidup di sisiku. Dan dia beri rezeki. Wallahu a'lam rezeki macam mana, tetapi boleh kita faham dalam tawajuh. Mana kita tak akan ulah bab tu lah. Rezeki maknawiyah macam mana, rezeki nur macam mana kan, hakikinya mana perasaan kita, hubungan kita qaim dengan Allah macam mana. Dan bagi orang yang musyrik, bagi orang yang fasik, bagi orang yang tak taubat, bagi orang yang sombong dengan Allah, akan diletakkan dalam sijin. Dalam bahasa kasarnya sijin terlokap lah, terpenjara, terpelenggu. Jangan kita termasuk dalam golongan yang ditempatkan Allah dalam sijin. Dan mohonlah hari kita taubat apa semua, memperbaiki hubungan hati, memperbaiki hablum minan nas baik, hablum minallah baik, dua-dua cantik. InsyaAllah tak adalah kita diletakkan dalam kemukaannya. InsyaAllah. Jadi kalau rasanya respon ni, Anik penjaga masa, Anik penjaga masa berapa minit? 23 minit. 23, ada 7 minit. Okey, jadi 7 minit kita manfaatkan pada sesi pertanyaan lah. Pertanyaan tazkirah. Kemungkinan ada relate dengan isi tazkirah kali ni kan. Berbeza dengan kita punya sesi soal jawab Isnin dengan Jumaat tu hanya untuk bebas lah kan. Jadi tuan-tuan nak pertanyaan yang relate dengan tajuk kita hari ni, apa ada bermanfaat masa kan, sampai lepas tawajuh mungkin minda apa kita makrifah kita tinggi lagi kan. Okey, jadi tuan-tuan ada yang nak bertanya kan? Boleh. Wah. Ada 7 minit boleh insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, terus ya. Saya nak bertanya sikit dan juga kesimpulan daripada tajuk yang malam ni Ustaz. Baik. Sila. Dia kiranya dalam muraqabah yang kita pelajari dalam ilmu pelajaran kafiat ni, kita boleh apply di setiap
solat kita, gerak laku kita. Yes. So bila kita tengok ni, bila kepada kehidupan luar pun kita boleh apply juga muraqabah ni Ustaz. Memang betul. Maksudnya kita berhalusi, cuma kena berhalusi sedikit-sedikit macam tu Ustaz. Ya. Betul. Sebab apa kalau kita perhatikan muraqabah ahadiyah apa tu adalah keesaan kenyataan daripada syahadah. Nampak tak? Ada nak tanya lagi ke? Sangkut pula. Itu maklumi ke Pahaman. Pemahaman tu berjalan. Sebab apa kalau kita hanya hadirkan muraqabah waktu tawajuh, macam kalau orang kata kita ni tidak syumul lah. Tidak meliputi praktikal kita separuh-separuh. Tapi tak apalah, mungkin baru belajar, kita nak melatih tu, okey, accept tu. Jadi tak ada masalah lah, kita pelan-pelan berdikit. Okey, silakan lagi. Ada masa lagi kan? Pertanyaan luar tajuk, tak boleh. Itu hari lain. Apa nak tanya berkenaan apa? Tak apa, hari lain. Lepas ni, tanya tentang minum kopi. Bagi 3 minit Tapi tak apalah, aku nak tanya. Bagi aku. Ada apa-apa nak tanya lagi pasal Ustaz? Amir ni hari ni rekod. Hari Senin tanya. Mana? Senin. Hari Nak Senin ni? tanya sikit je. Ha. Masa kita bertawajuh ni, kan? Dalam kita duduk selubung tu, kita zikir kan? Mana ikut step semula. Boleh ke kita ni larut makna berzikir tu sampai tertidur ke terlelap? Itu masih dalam berzikir ke? Memang kita tertidur ke? Kadang kita confused. Okey, Kak Ju tanya dalam zikir tawajuh tu, kadang-kadang kita larut hingga seperti kita seolah-olah tidur. Betul tidur ke? Mainan syaitan yes. ke? Itu dipanggil dalam bahasa saintifiknya, kita punya jiwa telah dihipnosiskan oleh zikirullah. Bunyinya hipnosis tu bukannya sudah buka. Hipnosis tu kita larut disebabkan keasikan. Kadang-kadang jasad kita tak mampu menampung kelarutan tadi tu, energi tu. Dia kita punya gelombang dah turun kepada alpha, delta, beta, gamma. Adalah berapa gelombang tu. Itu boleh cek balik dah teman pada kursus. Dia punya gelombang tu punya cantik dia lain. Sepertinya lain. Sepertinya lenyap sebentar. Kalau dalam istilah ni orang panggil fana. Dia bukan keadaan tidur, tetapi seolah-olah seperti tidur. Kak Ju tanya ni tak masuk dalam soalan ni. Betul ke tu dalam lena kita memang tertidur ke? Macam mana kita nak tahu different itu? Okey, kemungkinan jasad mungkin ada dua keadaan. Satu mungkin letih sangat. Bila kita rohani dah dapat gelombang yang cantik, dia jasad dah dapat gelombang yang cantik daripada roh. Dia ambil peluang nak rehat dan sekejap. Dia je. Dia jadi sepertinya kita tidur tau. Tapi ada lagi satu peringkat disebabkan keasyikan al-asyikin kita kepada hadrat Allah SWT, menyebabkan kita rasa sepertinya kita lenyap sebentar. Itu dinamakan fana. Fana fi zikri kan. Fana fi zikrillah, fana fillah, ada fana fi mursyid, fana fi rasul, ada banyak fana fi sifat, ada banyak kategori-kategori. Tapi bagi orang yang dalam kategori yang jasad kita mungkin letih, gelombang kita menerima batin, gelombang rohani kita tenang, jasad pun akan turut tenang sehingga dia sepertinya kita lena. Tapi dalam fokus benar, disebabkan keasyikan kita pada hadrat Allah SWT, kita dah terlelap. Itu ada juga kategori fana. Fana, ada kategori fana kan. Sebab kita lenyap sebentar, kita tak dapat sedar kan. Itu dia ada beberapa certain keadaan lah. Itu pun adalah pembukaan yang baik kan. Janganlah berdoa istighfar pada dalam ini. Itu bukan fana. Itu nak kena nak kena. Dia cerita je. Boleh tu, boleh kalau memang boleh berlaku. Pasal apa? Certain thing kalau guru yang buat, yang handle, kalau di fana filah, jaga-jaga kan. Ada pernah berlaku dalam suluk, tawajuh zuhur, Rabbul Alamin asar pukul 5. Pukul 2 sampai pukul 5 tak kira dah 3 jam. Sebab guru dah fana. Dah kurang macam tu
Lah maintain macam tu. Oh, tu jaga-jagalah lah siapa yang dia tahu jo. Siapa tak seorang lantak lah kan. Sampai 3 tahun dia duduk situ tak apa. Kan, Allah mengizinkan lah. Kalau kita tengok Sunan Kalijaga tu kan, tu orang begitu lah keadaan dia tu kuat. Dia sampai tubuh dia diliti semua samun. Dia Kalijaga dia jaga tali air tu. Dia duduk situ, walaupun dia tak makan tak minum disebabkan Allah tutup kerana kebesaran dia punya badan, dia punya tubuh boleh menampung seperti orang yang makan waktu hari-hari. Itu maknanya al-waisal, maknanya dia sampai pada keadaan begitu. Tapi bila dia sedar, dia wajib makan seperti manusia biasa boleh. Sebab itu Allah nak tunjuk kebesaran dia, sebab dia karamah pada wali Allah tu. Kita jangan terai pula, aku nak terai, aku tunduk ini tahun 2021, 2027 aku bangkit. Oh, dia dah niat kan. Tu tanam dia orang kan. Tak makan, tak minum bertahun-tahun kan. Jangan minta. Karamah ni adalah kurniaan Allah. Dia akan bagi siapa yang dikehendaki. Begitu insya-Allah. Ada lagi ni. Dah 30 lebih? 30 cukup. 30 minit alhamdulillah. Okey. Jadi syukur kita kepada Allah SWT dengan kehadiran yang kawan-kawan ni. Lebih kurang berapa orang untuk 16, 17? Tak apa. Okey, alhamdulillah. Okey tu. Ya, tak apa. Mungkin ada hair tu. Ya? Tak jamboi lah. Yang sama-sama join secara apa? Secara jauh ya. Okey insya-Allah. Oh, kita tak sentuh mata nikah kan. Memang baik itunya terlupa. Tak boleh lain kali. Dia kalau lepas tahu ada Serawa ke? Serawa tu maknanya ada cerita lain lah nanti. Offline. Okey, jadi apa nama penutupnya, minta Haji doa sikit. Haji, doa penutup Haji. Penutup majlis lebih kurang. Sila pendek-pendek dah lah. Rekan-rekan sikit.